المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatul Sibyan, muka surat 4, baik ke-16 daripada atas. Baik ke-16 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin, menetap, memutuskan mungkin. Mungkin perkara yang harus ada, harus tiada. Bukan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Bukan perkara yang mustahil, contohnya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentu ni dengan satu sifat, bersifat yang harus atasnya ada mungkin. Menentu ni atas muwafaqah ilmu. Artinya menentukan mungkin atas muwafaqah ilmunya. Tiada menentu Allah Ta'ala, tiada menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Kita ahli sunnah wal jamaah kena mati molek antara ketentuan Allah yang sifat iradah dan mengetahui Allah yang sifat dengan ilmu. Allah mengetahui pada azal perkara baik dan taat akan berlaku. Allah menentukan pada azal seseorang akan beriman dan melakukan ketaatan. Allah mengetahui pada azal seseorang akan kufur dan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang akan kufur dan maksiat. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Mengetahui Allah dengan menentu Allah berlaziman. Waktu saya dah sebutkan sebelum berulang kali, ada pandangan qada azali itu pergi kepada mengetahui. Kita qada azali ini ketentuan pada azal. Begitulah qada azali, yakni ketentuan pada azal. Ketentuan itu iradah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang sifatnya iradah itu qada. Tapi tidak menafikan ada pandangan ulama qada bukan ketentuan azali, mengetahui Allah pada azal. Mengetahui Allah pada azal. Tapi kebanyakan ulama pergi pada iradah lah, pergi pada ketentuan iradah. Kebanyakan ulama, sebab ayat Al-Quran pun menyadarkan pada iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah mendaki oleh Allah pada asalnya. Allah mendaki, bukan Allah mengetahui. Tapi apa yang Allah menghendaki muwafaqah dengan mengetahui. Allah pada mengetahui. Fa'alul lima yurid. Di ayat yang lain pula, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan barang yang ia kehendak. Allah melakukan barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu.
Tapi apa yang Allah kehendak, Allah tahu. Dia bagi pada ilmu. Jadi kebanyakannya qada ketentuan lah, iradah. Tapi tidak nafikan ada ulama qada pergi kepada mengetahui. Ini kena faham boleh kan? Mengetahui mana Allah tidak menghendaki, bukan. Apa yang akan mengetahui pada azan akan berlaku baik, iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, Allah menghendakilah perkara itu. Jadi gitu. Sebab kena jadi-jadi di sini. Sebab mengetahui ilmu tidak ada yang menolong. Mengetahui Allah yang sifat ilmu tidak ada yang menolong. Termasuk Mu'tazilah. Sebab tolok mengetahui Allah, Allah jahil, itu kafir lagi tak? Kafir. Tidak ada yang menolak mengetahui. Jadi yang kita nak fokusnya ketentuan. Sebab perkara jahat, kufur dan maksiat, Mu'tazilah nafikan ketentuan irada Allah. Allah hanya mengetahui. Allah hanya mengetahui. Ini nak terjadi. Maknanya kalau orang pergi kotak tu mengetahui, tu ada pandangan. Tapi kalau dia membaca sendiri, Allah mengetahui kotak ni bukan Allah menentu. Siap. Sebab sekarang ni ada yang lebih sesat daripada Mu'tazilah lagi ni. Mu'tazilah mereka hanya menafikan ketentuan iradah pada perkara jahat. Perkara baik ketentuan iradah. Muwafaqah dengan ilmu. Sekarang ni bukan jahat je, baik, jahat. Hak ni hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui baik ataupun jahat. Sekarang pada jadi lebih sesat dari Mu'tazilah lagi kan. Mu'tazilah perkara baik Allah menghendaki serta Allah mengetahui. Perkara jahat, kufur dan maksiat Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Tapi sekarang timbul golongannya Allah menghendaki serta Allah mengetahui. Jadi siang, jadi malam, lahir manusia, mati manusia, ada. Allah menghendaki serta Allah mengetahui. Hak berlaku dalam kehidupan manusia puluh-puluh tahun ni, baik ataupun jahat, Allah hanya mengetahui. Allah tidak menghendaki, hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya memilih sendiri baik ataupun jahat. Bukan Allah menghendaki. Bila hamba memilih sendiri, bukan Allah menghendaki, Allah hanya mengetahui. Buat baik, Allah Ta'ala balas baik. Buat jahat, Allah Ta'ala balas buruk di hari akhirat. Ngam-ngam sebab hamba yang memilih sendiri perkara baik, perkara jahat yang bukan ketentuan Allah, yang Allah hanya mengetahui. Jangan orang ini bukan orang biasa ni. Siapa peringkat? Kalau Allah telah menentukan mana yang beriman, mana yang kufur, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Tak begitu. Jadi Allah utuskan Nabi SAW sebab Allah belum menentukan orang Mekah mana kau beriman, orang Mekah mana kau yang tidak beriman. Tapi Allah tahu. Allah tak tahu. Ini akan beriman. Ini tidak akan beriman. Allah tak tahu. Tapi Allah tidak menghendaki. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Dia begitu. Jadi kalau Allah menentu dah, Allah letak dah siapa yang beriman orang Mekah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kufur, Allah menentu dah. Apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Ni terang-terang akidah yang salah. Mana pun bukan perkara jahat, perkara baik pun dinafikan ketentuan Allah. Beriman tu pun Allah tidak menentukan. Kufur sama telah Allah tidak menentukan. Allah mengetahui. Ni masuk dalam radio ni. Bukan ceramah kapung-kapung, bukan ni. Masuk radio yang didengari oleh kalau kita kata ribuan, jutaan lah kita kata. Allah tidak menentukan.
Allah tidak menetap memutuskan. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Memilih beriman, memilih tidak beriman. Memilih melakukan ketaatan, memilih melakukan kemaksiatan. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Dan mana ketentuan Allah? Itulah. Jadi siang, jadi malam, jadi panas, jadi hujan, jadi ribut. Itu Allah menentukan. Lahir manusia, waktu di mana, ibu mana, bangsa apa, jantina apa, rupa macam mana. Itu Allah menentukan. Serta Allah mengetahui. Matinya bila, di mana, bagaimana mati, Allah menentukan. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun ni, Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan. Ditolak iradah ni. Bukan perkara jahat. Baik dan jahat. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih baik, untuk memilih jahat. Ingat baik tu. Orang yang bawa sesat seumpama ni bukan orang yang label bawahan, bukan label pertengahan. Yang diangkat sebagai ulama besar. Ada ni. Kalau cerita nama, bulat mata Mak Haji. Minggu depan tak ikhlas lah jawapan dia. Oh, mana mungkin dia salah. Tak sebut nama lah. Minggu depan tak mari Mak Haji. Boleh dia kata orang yang salah terang-terang dalam bab pegangan. Dan ada dah beberapa nenek tugu yang dengar rakaman tu ngilim kepala masing-masing. Allah, jauhnya salah. Memang salah. Jelas salah. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Kalau Allah telah menentukan orang Mekah mana yang beriman, kalau Allah menentukan orang Mekah mana yang kufur, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Kita berpegang Allah utuskan Rasul, itu adalah kehendak Allah penuh dengan hikmah. Tapi bukan kerana Rasul yang menjadikan seseorang beriman dan kufur. Semua tu qada Allah Ta'ala belaka. Gitu je, kita dah kira panjang dah. Dan kenapa Allah utuskan Rasul? Yang soal kerjaan Allah Ta'ala. Ke kita beranggapan tanpa Allah utuskan Rasul, Allah tidak kuasa ke nak menjadikan orang Mekah tu beriman 100% tanpa Rasul? Allah tak kuasa. Allah boleh nak buat. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jikalau mendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan bahu beriman sekalian ahli dunia, nescaya akan berimanlah mereka di dunia sekaliannya. Kalau Allah nak menghendaki gitu. Kalau Allah nak menghendaki, Tuhan kata, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau menghendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan bahu beriman sekalian mereka yang ada atas dunia ni, nescaya akan beriman sekalian. Hak Tuhan belaka. Ada ni. Tapi Allah kendak sebahagian beriman, Allah kendak sebahagian kufur. Allah utuskan Rasul, itu pun kehendak Allah, ada hikmah dia. Tapi Allah tidak berhajah kepada makhluk. Allah tidak berhajah kepada malaikat. Allah tidak berhajah kepada Nabi dan Rasul. Tapi Allah jadikan malaikat dan Rasul, Allah tugaskan malaikat dan Rasul penuh dengan hikmah. Tapi bukan Allah berhajah berkehendak pada malaikat dan Rasul. Semua yang berlaku datang dari qada dan qadar Allah. Boleh sebut seumpama tu. Kalau Allah sudah menghendaki, menetapkan, memutuskan siapa Mekah beriman, siapa Mekah kekal kufur, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Berarti Allah utuskan Rasul ni, Allah tidak menentukan siapa yang beriman di kalangan Mekah, siapa yang kufur di kalangan Mekah, tapi Allah mengetahui jua ini. Bukan perkara jahat. Perkara baik pun Allah mengetahui juga. Allah tidak menghendaki. Bayangkan. Jauh mana lari. Ini cerita ni bukan orang belajar 10-11 tahun ni. Tak tahulah. Belajarnya macam mana.
Sebab hak saya belajar pondoknya, daripada mula-mula belajar tu, begitu dah faham akidahnya. Sekata dah. Pergi pondok mana pun, ulang gitu je. Tak ada payah bahas panjang-panjang dah. Gitu je. Sekalian qada qadar, rukun keenam. Daripada masuk pondok mula-mula sampai pondok mana pun, gitu je. Tak payah panjang dah. Mati sekata je. Baik ke, jahat ke, qada qadar. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan hamba sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan tak gerak dah. Macam mana belajar lama masa, tiba-tiba bukan perkara jahat saja dinafikan qada iradah Allah. Baik jahat pun dinafikan qada iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Baik jahat, hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih baik ataupun jahat. Kita pun sama juga. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan apa-apa perkara pada zahir. Pada batin hakiki, itulah qada qadar. Cuma kadang-kadang kena cermat juga, tak faham orang ni. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya memilih dan melakukan baik ataupun jahat. Tapi apa yang hamba pilih, tak boleh lari daripada qada qadar. Bukan apa yang hamba pilih tak lari daripada qada dan qadar. Apa yang hamba pilih itulah qada qadar. Bukan selalu boleh lari ke tak boleh lari. Ada ni. Jangan faham. Tak boleh lari daripada qada qadar. Tapi kita sendiri cuma duk kurung dalam tu. Boleh faham tak kita dah? Duk kurung dalam qada qadar. Tapi pilihan kita sendiri. Tapi duk kurung dalam qada qadar. Bukan. Pilihan kita itulah qada qadar. Ayat sebut tu okey je kalau kita orang faham ni. Memang kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan kebaikan dan kejahatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita tak lari daripada qada qadar. Tak lari maksud apa? Qada qadar ke tak? Tak lari ni makna duduk dalam. Duduk dalam makna qada qadar ke tak? Tak. Kita faham qada qadar lah. Kita mudah je faham. Dia kata tak lari daripada qada qadar. Kita faham lah. Sebab dia qada qadar. Faham macam mana? Tak lari daripada qada qadar ni, kurung dalam qada qadar. Tapi bukan hak qada qadar. Kurung je. Boleh faham tak gitu? Kalau tak faham akidah, dia boleh faham gitu. Maknanya pilihan dan perbuatan kita hak sebebas-bebasnya, duduk di bawah qada qadar, tak boleh lari daripada qada qadar. Sekarang ni pilihan dan perbuatan kita tu tak lari dari qada qadar ke? Memang ianya qada qadar. Memang ianya qada qadar. Tak lari daripada qada qadar ni, orang boleh faham kok lain ni. Faham macam mana? Faham macam? Tak lari daripada qada qadar, duduk dalam tu. Tapi pilihan hamba sebebas-bebasnya bukan qada qadar. Pilihan daripada hamba, hak hamba sendiri bukan qada qadar. Duduk dalam, orang boleh faham macam-macam. Setakat rukun iman yang keenam, orang boleh faham macam-macam. Padahal hukum yang kena jelas je. Baik, jahat, qada qadar. Untung baik, untung jahat, qada qadar. Tapi orang faham? Hak baik je qada qadar, hak jahat bukan. Lepas tu tak dia sebut molek kan? Hak sebut molek rukun keenam tu hadis Nabi lah tu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik iman dan taat, ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrihi, dan jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi fahamnya? Fahamnya lain. Tak ada seorang pun boleh lari daripada rukun keenam pada sebutan. Tak ada seorang boleh lari. Tak ada. Sekolah mana, negeri mana,
Hak rukun iman tak sama dengan kita semua yang keenam. Baik, jahat, qada. Ada beza? Tak ada beza. Ayat tu terang, hadis Nabi laginya. Tapi fahamnya macam mana? Pegangannya macam mana? Pegangannya hak jahat bukan qada. Sama telah pula cakap tadi tu. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan, tetapi duduk di bawah qada. Tak boleh lari daripada qada. Kena jelas pula tu. Bukan hanya duduk, tak boleh lari. Pilihan dan perbuatan hamba itulah qada. Terdetik di hati, Allah telah menentukan pada azal. Saat hati terdetik, Allah yang buat. Hati kita pun fikir-fikir pilih. Fikir-fikir pilih, Allah telah menentukan pada azal. Saat hati kita memikir, saat hati kita memilih, itulah perbuatan Allah. Biar jelas molek-molek. Ada ni. Mana berkelip mata, bergerak nadi, Allah telah menentukan pada azal. Saat mata berkelip, saat nadi bergerak, itulah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Itulah dia rukun iman keenam. Sebut molek, belum tentu lagi faham. Tak sebut macam tadi pula. Duduk di bawah qada, pilihan dan usaha hamba. Tak boleh lari daripada qada. Faham ke tak? Kalau faham molek, okey je. Sama juga kalau orang ada akidah. Tu orang ceramah. Di hujung kuliah, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Orang ada akidah, tak ada masalah dah. Itu ada percakapan, itu bukan pegangan. Pegangan hak rukun iman keenam tadilah. Ada ni. Tiba-tiba oleh kerana orang ceramah kata gitu, dia pun berpegang hak buruk daripada diri hamba sendiri, bukan qada. Patut rukun iman keenam nak capok mana? Ada ni. Maknanya, kalau faham akidah, kalau cakap, kitalah sebebas-bebasnya memilih, merancang, menentu, menyusun, mengatur. Tidak ada yang memaksa kita pada zahir. Pada batin hakiki, qada. Cakap macam mana pun. Macam harian kita itulah, cakap asbab semata-mata. Cakap asbab lah. Hujan, banjir, air pasang, angin. Cakap apa tu? Ni musim sekarang ni. Tak cakap gitu. Macam mana semalam? Punya kata air pasang. Siapa duduk patah? Kata air pasang. Bila air pasang, air akan melimpah. Mana ada qada? Air lah, angin lah. Tak ada apa-apa. Pegang kita tetap ada qada. Itu cakap asbab. Ada ni. Mana? Walaupun cakap macam mana pun, kalau kita faham molek, itu pegangan kita. Tak ada sepatah pun dengan izin Allah tau. Ada. Dengar dalam berita ke apa ke. Malam ni akan air pasang, angin kuat dengan izin Allah. Ada. Maka hendaklah jangan pergi ke tepi pantai dengan izin Allah. Kalau kita pergi pantai, nanti akan kena angin dengan izin Allah. Allah. Tak ada. Makhluk je lah. Siang malam cakap makhluk je. Cakap makhluk je lah. Hujan kena bawa payung, nanti basah. Payung lebih bekah berkali. Air hujan boleh membasahkan berkali. Tak ada apa-apa. Bila ada payung, hujan tak akan kena kita. Sebab hujan akan kena payung. Dok, hujan lekat di payung untuk turun ke tubuh kita tu Allah buat, bukan payung yang buat. Itu pegangan kita. Sekalian qada. Basah ke kering ke, qada. Tu je pegangan kita. Cakap asbab banyak mana pun. Tu tak jejah pegangan tu. Cakap molek sekalipun comel, tak faham, pegangan salah. Cakap asbab semata-mata pun, okey dah, tak masalah tu. Biar faham molek. Biar jelas molek. Kita duduk bicara bab perkara jahat ni. Lepas tu bicara bab qada, reda, amar surah Allah tidak berlaziman. Dia jadi bicara lain dulu. Ulang-ulang lagi sebab apa kadang-kadang dengar comel duk sebut tu.
Tapi cuma, kalau tambah sikit lagi. Bukan kata salah. Orang share rakaman. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya memilih dan melakukan baik dan jahat. Tapi duduk di bawah qada qadar, tak boleh lari daripada qada qadar. Tapi setakat tu je. Jadi curigalah pemahaman orang ramai ni macam mana. Duduk bawah qada qadar ni nak tanya diri pilihan sebebas-bebasnya qada qadar ke dak. Nak tahu macam itu. Bukan duduk bawah qada qadar, bukan tak boleh lagi dia qada qadar. Pilihan sebebas-bebas pada zahir tadi, itulah qada qadar pada batin hakiki. Itu je. Takut duduk bawah qada qadar, tapi bukan qada qadar. Sebab hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sebebas-bebas pada zahir. Pada zahir kan macam mana kita? Pilih buat, pilih buat, pilih buat. Ada ditolok-tolok, ditarik-tarik, dipukau ke, dikontrol ke? Tak ada. Kita sebebas-bebasnya. Pilih, buat, baik, buruk pada zahir. Tapi apa yang kita pilih buat ni, sekalian qada qadar. Hak tajuk rukun ke-6 tu. Hak orang sebut belaka tu. Tu kata sebut comel. Rukun iman yang ke-6. Hadis Nabi SAW. Sebut daripada budak laginya. Hak rukun iman yang 6 perkara. Termasuk rukun iman yang ke-6. Sebut. Pegang. Faham kok lain. Walaupun Nabi badalkan dengan khairi wa syarih. Dia panggil ataf bayan dalam ilmu nahwu. Kenapa Nabi badal? Nabi sambung pula khairi wa syarih. Sebab Nabi nak mentawdihkan, nak menjelaskan. Ketentuan Allah, perbuatan Allah ni baik, iman dan ta'ah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Wa syarihi jahat, kufur dan maksiat. Ketentuan dan perbuatan Allah. Nabi tambah pula dalam hadis Jibril tu. Tambah khairi wa syarihi untuk menjelaskan. Jelas sejelas-jelasnya. Untung baik, untung jahat, qada qadar. Perkara baik, perkara jahat, qada qadar. Kemudian tukar pula, bukan baik jahat, baik buruk, baik buruk. Tak ada baik jahat dah. Itu saya sebut sebenarnya juga. 1 jam tajuk rukun yang ke-6. Baik buruk, baik buruk. Sepatah nak sebut jahat. Apa dia buruk pada masa tu? Covid, PKP, lockdown masa tu. Masa tahun 2 tahun lepas lah. Lockdown radio ni. Mana buruk ni? Covid, PKP, lockdown. Tu je buruk. Penyakit. Selama sejam tu, sepatah nak sebut. Baik, jahat. Kufur maksiat, jahat we tak sebut. Baik, buruk, penyakit. Kemiskinan, kesusahan, kepayah hidup. Masa tu kan, lockdown kan? Tu, qada qadar. Sepatah nak sebut jahat. Selama sejam. Tajuk memang tajuk rukun iman yang ke-6. Bukan tajuk rukun iman yang 6 perkara. Kalau rukun iman yang 6 perkara, masa 1 jam dikena pendek lah. Sebab rukun iman yang 6 perkara. Bukan. Sejam ni rukun iman yang ke-6 betul-betul. Bukan rukun iman yang 6 perkara. Yang ke-6 betul-betul. Sepatah nak sebut jahat. Nak sebut kufur dan maksiat. Macam dah kita ada tasbihan kita ni. Bermula untung jahat. Iaitu kufur dan maksiat. Ni. Musa awal. Bermula untung baik. Iman dan ta'ah. Dan bermula untung jahat. Iaitu kufur dan maksiat. Qada qadar. Itu pegangan kita. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat. Qada qadar. Apabila kita mati dah situ, baik, jahat, qada qadar, kita pun kepada qada, maka fahamlah kitanya qada Allah iradah, redha Allah dia tidak berlaziman. Ada perkara yang Allah qadakan pada azal iradah serta Allah redha.
Ada perkara yang Allah qadakkan pada azal tetapi Allah tidak redha. Bukan Allah murka. Jadi naik pula sambung gitu. Kalau kita rasa macam pening pula jadinya. Allah qadak, Allah redha, munasabah sebab Allah qadak. Allah redha sendiri tapi Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, yang Allah qadak kenapa? Dia jadi macam timbul persoalan pula dalam kepala tok. Maknanya apa tu? Tok beres. Tok beres. Tok beres apa? Tok beres rukun keenam. Baik jahat qadak qadar. Ya, baik jahat qadak qadar. Kita peganglah waktunya. Tapi ada yang Allah qadakkan tapi Allah tak redha. Yang Allah qadakkan, yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan. Allah tak redha pula dah penimpan dia jadinya. Ada ni. Hak ni kena perubak betul-betul lah. Hak ni kena perubak betul-betul ni. Tak lepas sini go balik awal lah. Balik awal. Tak ada bahagian. Kalau lepas ni tak ada bahagian. Allah qadakkan pada azal, Allah redha, ngam-ngam lah sebab Allah qadakkan. Allah qadak pada azal, tiba-tiba Allah sendiri yang qadakkan tidak redha. Keluar dah ni, keluar ni apa? Dalam katung tu. Keluar tu. Katung, saya tengok katung pening. Katung pening, katung belanggar, keluar apa di kepala dia tu? Keluar pening. Allah qadakkan. Tapi Allah tak redha. Allah qadakkan, Allah tak redha pula. Dan kalau Allah tak redha, kenapa Allah qadakkan? Dah rukun iman yang keenam, baik jahat Allah qadakkan, okey dah. Gitu ah. Dah. Dia tak faham juga. Kalau dia faham sungguh hak rukun yang keenam, baik jahat qada Allah, naik setangga tadi, qada redha Allah tidak berlazimah, okey itu lah. Sebab yang baik iman dan taat Allah qadakkan serta Allah redha. Itu jelas. Hak jahat, kufur dan maksiat Allah qadakkan, pasti Allah tak redha sebab kufur. Wala yarda bi ibadihil kufr, dan tidak redha oleh Allah Taala dengan hamba-Nya yang akan kekufuran. Allah tak redha. Tapi kufur dia Allah qada ke tak? Allah qada. Maknanya ada yang Allah qada serta Allah tidak redha. Kufur dan maksiat. Ini hanya tambah je laginya. Tambah daripada hak tajuk rukun iman yang keenam, baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Naik setangga lagi. Jadi kalau Allah qadakkan yang baik sahaja, yang jahat Allah tidak qadakkan. Jadi qada Allah kalau yang baik Allah qadak serta redha lah. Kalau jahat Allah qadak serta Allah tidak redha. Kalau gitu kok qada Allah, redha Allah, ayat kita kata lain ataupun tidak berlaziman. Ada ni? Dan kita disebut lain. Setengah disebut tidak berlaziman. Faham tak kita ni? Lain tidak berlaziman ni, ada yang Allah qada serta redha, beriman dan beramal soleh. Ada yang tak Allah qada tapi Allah tak redha, kufur dan maksiat. Itu maknanya lain ataupun tidak berlaziman. Kenapa Allah qadakkan perkara yang Allah tidak redha? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanyalah apa yang Allah perbuat. Kita yang akan ditanya pada hari akhir. Tak kata je. Seperti gitu je. Cuma kita berpegang dengan akidah yang Allah qadakkan, sekalipun Allah tak redha, apa yang Allah qadakkan, kita beriktikad ada hikmah dia. Kata je. Apa hikmah? Kebijaksanaan Allah Ta'ala pada mengqadakkan sebagian besar manusia ni kufur. Jangan duk tanya hikmah rahsia kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kata je kita. Contoh kita akhir zaman ni kan.
Yang Allah qadakkan kafir 3/4 ataupun 4/5 ahli dunia. Mati kafir kekal neraka. Allah yang qadakkan kafir. Allah tak redha. Tapi kita berpegang apa yang Allah qadakkan tidak sia-sia. Penuh dengan hikmah. Apa hikmah dia gitu? Jangan tanya. Ini rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak dia sebab tu Nabi fa'amsiku, tahan diri kamu daripada nak mengorek-ngorek nak ni dalam bab qada. Tahan diri oleh kamu. Jangan pula tak faham lagi berhenti dah. Ada persen tu. Nabi kata fa'amsiku, tahan diri kamu daripada membahaskan, mengorek dalam bab qada. Dengan bab apa? Orang jiran sudahlah. Tak faham ni, pening ni sayanya. Hak tak faham tu nak. Dia kata, pulak dah. Hak tak faham tu nak. Sebab kita takkan faham qada. Memang kita takkan faham qada. Jadi hak tak faham tu naknya. Kenapa tak faham? Kita faham. Kita faham, kita pegang. Baik jahat qada. Perkara Allah qada tapi Allah tak redha. Tapi kita berpegang, ada hikmah dia. Kita pegang, kita faham. Ada hikmah dia. Yang kita tak tahunya, apa hikmah dia? Serah kepada Allah. Itu yang akan korek. Ni tak faham ni, dia ambil orang tak faham. Sebab dia pun tak faham juga. Macam tadilah kata, kalau Allah telah menentukan beriman dengan soleh, apabila Allah tentukan rasul, sebab kita takkan faham qada Allah. Kita faham, kita akan pegang bab qada. Tapi apakah hikmah di sebaliknya? Hanya Allah yang mengetahui. Tapi faham bab qada ni fardu ain. Tak faham nak pegang macam mana. Dalam bab qada ni keluar bagai-bagai akidah yang terpesong. Daripada masa dulu lagi sama telah pada masa sekarang. Tak faham, berhenti. Dah pening ni. Tak faham tu nak, dia kata. Jangan gitu. Dia faham molek-molek. Tapi apa hikmah? Allah qadakkan kufur. Allah tidak redha. Apa hikmah Allah Ta'ala qadakkan sebagian besar di dunia ni kufur? Apa hikmah dia? Jangan duk korek. Itu Nabi tahan. Lepas tu Nabi larang. Tahan diri kamu daripada korek bahas dalam bab qada ni. Kata je. Kalau pergi kepada bicara bab qada Allah, redha Allah, berlaziman, tidak berlaziman apa semua ni, kita kalau gini baru rasa mudah faham. Macam mana hak rasa mudah faham? Apa yang Allah qadakan, Allah redha lah, dah dia qadakan. Apa yang Allah tidak redha, Allah tidak qadakan, dah sebab dia tak redha. Ni baru mudah faham. Contoh. Allah qadakkan serta redha. Allah qadakkan perkara yang baik serta redha. Allah qad redha, okeylah. Ada perkara yang Allah qadak tapi Allah tak redha, pening. Hak mudahnya, apa yang Allah qadakkan Allah Taala redha, apa yang Allah Taala tidak redha, pasti Allah tidak qadakkan dan sebab tak redha. Tu baru mudah faham. Itulah akidah Mu'tazilah. Perkara baik qada, perkara jahatnya tidak. Jadi lari daripada rukun iman yang ke-6. Bila Mu'tazilah berpegang Allah hanya mengqadakkan perkara baik, perkara jahat Allah tidak mengqadakkan, maka antara qada Allah dengan redha Allah di sekali. Yang baik beriman dan soleh, Allah redha serta Allah qada. Yang jahat, kufur dan maksiat, Allah tidak redha serta Allah tidak qadakan. Yang Allah qada, Allah redha. Yang Allah redha, Allah qada. Yang Allah tidak redha, pasti Allah tidak qada. Kenapa Allah tidak qadakan? Sebab Allah tidak redha. Itulah Mu'tazilah. Yang baik iman dan taat, Allah qada serta redha. Allah redha hambanya beriman dan beramal soleh serta Allah qada. Hak kufur dan maksiat Allah tidak redha, pasti Allah tidak qada. Jadi Allah tidak qada kufur dan maksiat sebab Allah tidak redha. Dia baru sedap main akal. Itulah Mu'tazilah.
Sebab ada tempat-tempat lah. Nak naik kepada qada Allah, redha Allah tidak berlazimang ni. Memang baik jahat, qada tu ratus kali sebut, ratus kali ulang. Okey. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada perkara yang Allah qadakan serta redha. Ada perkara yang Allah qadakan pada azal tapi Allah tidak redha. Mari pening pula dia kata. Kalau tak redha kenapa Allah qadakan? Dia tak ada lagi ni. Hak jahat tu qada Allah. Duduk sini je. Faham sini je. Tak ada di akidah. Jadi mana balik asal? Balik asal semuanya di sini belaka. Daripada budak lagi. Baik jahat qada. Baik jahat qada. Duduk sini budak lagi. Tapi tak faham, nak pegang macam mana. Dia kena faham molek ni faham molek ni. Oh, kita berpegang. Faham ni di akal. Berpegang ni di hati. Iman di hati. Jadi mulut pandai sebut. Tapi fahamnya tidak. Pegang di hatinya tidak ada. Akhirnya, yang baik saja qada. Yang jahat bukan qada. Tekan. Hak jahat pun qada. Iyalah. Pergi pada qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Yang baik iman dan ta'ah Allah qada serta redha. Yang jahat, kufur dan maksiat Allah qada tapi Allah tidak redha. Dia jadi macam balik semula dah. Ayuh dia kata. Sebab apa? Sebab dia tak faham ni. Di akidah tak ada. Cuma masih lagi ada di mulut. Gitu je. Ni secara berangsur-angsur. Ni kita sifat iradah ni. Minggu depan habis tahun dah. Minggu tak habis tahun lagi, minggu depan habis tahun. Hari tu kata bulan 5 dah. Bulan 5 apa itu? Hak mula-mulai masuk sifat iradah bulan 5. Ginilah kita pun habis bulan 5 juga. Bulan 5. Kita pun habis bulan 5. Setahun sifat iradah, sifat yang ke-8. Mula bulan 5, habis bulan 5. Dah ulang. Ni ulang je. Ulang. Tapi nak cerita tu, ulang-ulang naik setangga. Sama juga. Takkan timbul lah. Ni bukan pergi pada perkara jahat lah. Allah qadakan kita dapat nikmat atas dunia ni. Allah qadakan kebaikan kepada kita, qada yang manis. Allah qadakan kita berjaya. Allah qadakan kita jadi berharta. Allah qadakan kita jadi sihat. Mana Allah redha ke kita lah. Sebab Allah qadakan kita berjaya lagi, banyak harta lagi, sihat lagi. Ni tak faham akidah orang panggil. Sebab apa? Sebab qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qada berjaya ke, banyak harta ke, sihat ke, Allah qada serta redha kalau Allah qadakan kamu yang berjaya, yang kaya tadi itu beriman dan masoleh. Tapi kalau Allah qadakan berjaya, banyak harta, sihat, tapi Allah qadakan kamu ni orang yang kufur dan maksiat, memang Allah qada yang kamu berjaya, banyak harta tu, tapi Allah tak redha. Allah tak redha, kenapa Allah bagi berjaya? Allah bagi kaya. Allah bagi sihat. Atas dunia tak ada nilai bagi Allah. Itu panggil istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sini ada masalah faham. Dia, ni contoh. Dia ikut satu jemaah. Dia kata betul. Lepas tu, kemudian dia kata salah pula. Tukar jemaah lain. Jemaah ni rupa agama belaka dah ni. Ikut-ikut, dia kata betul. Kemudian dia kata salah, ikut lain pula. Dia nak kata betul salah, dia nak nilai apa? Sebab dia jahil sebenarnya. Semua jemaah, semua kumpulan mengaku mereka sebenar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tuhan kata, tiap-tiap kumpulan ni dia akan bergembira dengan apa yang ada pada sisi kumpulan dia. Kumpulan dia lah yang sebenar. Semua mengaku sebenar. Dia sebenar semua. Memanglah kena sebenar. Kalau sebenar, takkanlah kita nak ikut. Dah orang lain? Tak sebenar lah. Dok, kita sebenar juga. Tak apalah, sama sebenar. Dah, dia je sebenar. Dah. Hak saya mengajar ni, ada minggu saya mengajar sebenar, ada minggu saya mengajar karut. Gitu. Mana? Minggu ni saya nak ajar karut. Tak mengajar sebenar. Memanglah sebenar.
Tapi semua yang akan anggap sebenar tak sebenar, nilai dengan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Jadi nak nilai sebenar macam mana? Dia tak dia orang jahil. Berarti nilai macam mana? Dia orang menega. Menega dia turun naik. Dia jemaah agama dia ikut bersilih-silih mana? Tukar ganti. Ni dia ikut tak jadi ni, dia ikut ni pula. Tak kena dengar dia. Dia orang jahil dia tak nilai. Apa tak ni? Akhirnya 2-3 hak ditukar tu, siapa dia yang kedua, ketiga ke, yang keempat ke, tiba-tiba perniagaan dia mana? Melonjak. Mana? Melonjaklah, maknanya berjaya. Oh, berjaya. Kau orang menega ni kan, dia menega ni tak jaya, dia negak ni pula. Kan orang menega, kalau kita dengar dia punya ceramah dia tu kan, nak berjaya macam sekarang tu, macam-macam dah dianya. Tu naik, menega macam-macam dah. Tapi pada masa dia naik itu, pada masa dia ikut satu jemaah. Dia berkatalah, jemaah ni lah jemaah sebenar, sebab Allah qadakkan saya berjaya dalam perniagaan. Inilah gitu. Ada ni. Inilah gitu. Dah hak jemaah lain dia ikut, perniagaan dia naik turun, tukar. Negara lain pula. Naik turun, tukar. Hak yang terakhir ni siapa ke panjang masa lah. Satu perniagaan yang berjaya sungguh-sungguh ketika diikut satu jemaah. Maka dia pun buat penilaian. Bila Allah qadakkan dia berniaga berjaya, mana Allah redha dengan jemaah kumpulan hak diikut sekarang. Ni tak kerti akidah. Ada ni. Memanglah dia berjaya pada masa jemaah terakhir itu qadak Allah. Sebenar tak sebenar? Sebenar tak sebenar balik pada Quran hadis. Ada ni. Tapi dia tak pandai. Tu dia nilai dengan berjaya dia. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qada kamu berjaya macam mana perniagaan sekalipun. Terkadang Allah redha kalau kamu Allah qadakan beriman dan beramal soleh. Kamu berjaya macam mana perniagaan, tapi Allah tidak qadakan kamu beriman dan beramal soleh, Allah takkan redha. Tengok, siapa yang paling berjaya dalam perniagaan? Hak terkaya di dunia siapa? Orang kafir. Hak dunia lah, hak dunia. Bukan hak dunia, hak Malaysia. Cuba tengok Malaysia yang terkaya tu. Orang Islam mau berapa? Tak tengok. Kita tengok orang termiskin je. Tengoklah orang terkaya. Tengok nama tu. Orang Islam nombor berapa? Adalah dalam nombor tu, tapi nombor berapa? Bukan nombor atas. Maknanya hak berjaya terkaya di Malaysia, hak dunia so ceritalah. Hak Malaysia ni. Qada Allah Taala lah. Patut Allah redha. Sebab Allah qadakkan dia tidak beriman. Allah tak redha. Tu Allah bagi kejayaan dunia, itu ada istidraj daripada Allah. Kena faham molek. Ni dapat nampak pegangan apa pagi. Sama juga dapat kemenangan, dapat kejayaan, boleh memerintah. Mana Allah redha, kalau tak redha takkan boleh menang. Ni pun jahil akidah juga. Menang kalau memang qada Allah. Dah laku menang, Allah redha. Tengok sekarang ni. Israel dengan Palestin. Kalau kes siapa yang menang? Siapa yang menguasai? Siapa? Israel laknatullah. Ada ni. Lepas tu, Allah redha pada Israel. Ada ni. Kena. Kalau main bola pula. Pergi tak lain pula. Hak main bola. Jangan seri tu, hak menang. Ada menang, ada kalah. Qada Allah. Hak menang tu Allah redha. Kajing kan Piala Dunia kan, pasukan hak negara orang Islam dengan pasukan hak orang kafir kan berlawan kan. Kalau Tuhan redha pada hak Islam, menanglah. Apa menang hak kafir kan. Sekarang ni satu pasukan ni pasukan orang Islam. Itu apa itu? Maghribi dah itu apa? Dia ingat dah. Maghribi dah. Hak naik sikit dah. Naik tu kan Maghribi kan. Dilawan dengan pasukan yang orang kafir. Siapa yang qadakkan orang kafir ni menang? Maghribi kalah. Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala redha mak kafir. Dan Allah qadakkan menang. Dak. Nampak pula situ. Dah kalau kita tengok. Hak Maghribi Islam kan. Allah redha pada orang Islam yang beriman kan. Allah qadak menang lah. Allah redha. Kenapa Allah qadakkan kalah? Mana kalau orang faham, ni tak ada orang cakap dalam bab redha tak ada ni.
Biasa timbul bab menang dari pemerintah. Mana Allah redha. Tak erti tu. Tak erti pegangan. Menang kalau dapat kuasa, jatuh kuasa, qada Allah. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu je. Kan? Minggu depan kita sambung pula lagi. Qada, redha tidak berlaziman. Selagi tak cukup, tak ada lagi tak sampai bulan 5. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Muka surat 19 baris yang ke 9 daripada atas. Baris yang ke 9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula duduk antara dua sujud, iaitu duduk antara dua sujud 4 syarat. Jadi sekarang ni bicara berkaitan dengan syarat bagi tiap-tiap rukun. Satu rukun dibicarakan syarat-syarat dia. Kemudian lepas bicara syarat, disentuh sedikit berkaitan dengan perkara yang disunatkan. Disentuh sedikitlah berkaitan dengan perkara yang disunatkan, tapi tak banyaklah. Kita ada tasbih ni pakai disunatkan, cerita secara ringkas sahaja. Tak cerita secara detail. Dia memang tak ada satu tajuk asing perkara yang disunat ketika solat. Kan kita belajar kitab fiqh biasanya tajuk rukun, tajuk lain. Kemudian tajuk sunat dalam sembahyang, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hai'ah, dia akan bicara di tajuk yang berasingan. Dia akan bicara di tajuk yang berasingan. Dan kita ni tak. Perkara sunat tidak dibicarakan pada tajuk yang berasingan. Dia bicara pun tak panjang. Dahulu masa bicara bab rukun wudu, rukun mandi wajib, rukun tayamum, langsung tidak bicara perkara yang disunatkan. Ketika berwudu, ketika mandi wajib, ketika bertayamum. Tidak didatangkan. Dia hanya datangkan rukun wudu 6 perkara. Habis tu tidak didatangkan. Perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu tidak didatangkan. Tak ada. Sebab ini hidayatus sibyan. Petunjuk bagi orang yang baru nak belajar. Jadi bagi orang baru nak belajar ni, fokus kepada kewajipan. Dia hanya cerita bab kewajipan. Cuma dalam bab perkara yang disunatkan dalam solat ni disentuh jugalah. Sentuh secara ringkas. Tak sentuh secara banyak, tak panjang lebar lah. Macam dahulu bicara bab syarat sujud 8 perkara. Habis disentuh sedikitlah berkaitan dengan perkara yang disunatkan. Perkara yang disunatkan. Ini ketika sujud pun tak banyak mana. Kemudian minggu lepas saya ada bicara hak berkaitan dengan iktidal, turun pada sujud. Satu laginya sujud bangkit kepada iktidal.
hak saya bicara minggu lepas ni. Daripada i'tidal turun kepada sujud, jumhur kebanyakan mazhab turun lutut dulu. Kemudian barulah turun tangan. Ini bagi orang yang sehat, bagi orang yang gagah lah. Kalau orang tak sehat, memang dia kena turun tangan dulu perlahan-perlahan barulah letak lutut. Ataupun orang gemuk. Orang gemuk gitu juga. Daripada i'tidal, nak turun sujud, dia tak boleh nak letak lutut. Letak lutut dulu tanpa letak tangan. Ni bekok lutut. Nah, lebang lutut dah. Lah, dah main rembah. Dah tubuh dia gemuk. Tiba-tiba dia letak lutut dulu, rembah pun tak rembah. Nak panggil apa? Rembas. Rembah. Ke apa dia? Apa tu? Rembah. Rembah tu Terengganu, pasal buku ni. Rembas. Hempas. Hempas barang, hempas. Dah lah dia gemuk. Lepas tu nak turun lutut dulu. Lebang lah lutut. Kata macam mana? Dia kena turun tangan dulu. Tu lain. Sebab dia dalam keadaan uzur lah panggil. Walaupun dia sehat. Gemuk tu mana ada kekurangan bagi dia. Adapun orang sehat molek ni, dia kena sunat turun lutut dulu. Sunat turun lutut dulu, baru turun tangan. Kalau buat sebaliknya, turun tangan dulu, baru turun lutut, daripada i'tidal, daripada sujud yang pertama, tak ada uzur, makruh hukumnya. Ada ni. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki memang dia turun dengan tangan dahulu walaupun orang sehat. Baru turun lutut. Itu mazhab Maliki. Kemudian bicara mula lepas ni pula, ketika bangkit daripada sujud. Ketika bangkit daripada sujud kepada berdiri, dia angkat tangan dahulu, kemudian barulah angkat lutut. Kalau mazhab Maliki, bangkit dari sujud pada berdiri, dia angkat lutut dulu, baru angkat tangan. Dia gitu. Faham tak? Kena ada pelakon. Ada pelakon yang tukang buat. Tak, turun mudah faham. Turun, letak lutut dulu latar, letak dua tangan, dahi dan hidung, letak serentak. Kemudian daripada sujud yang kedua, nak bangkit kepada berdiri. Dia angkat dahi dan hidung dahulu daripada lantai. Dia angkat tangan daripada lantai. Dia angkat lutut dari lantai pada berdiri. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, daripada i'tidal turun kepada sujud, dia turun tangan dahulu, baru turun lutut. Adapun ketika bangkit daripada sujud yang kedua kepada berdiri, dia angkat lutut, tubuh dulu dia angkat. Tangan dia angkat kemudian. Jadi masa turun, mazhab Maliki turun tangan dulu, baru turun lutut. Masa naik, angkat lutut dulu, baru angkat tangan. Dia macam tukar. Kita mazhab Syafi'i. Masa turun pada sujud daripada i'tidal, turun lutut dulu, baru turun tangan. Ketika bangkit daripada sujud kedua pada berdiri, angkat tangan dahulu, baru angkat lutut. Turun lutut dulu, baru letak tangan. Masa bangkit, angkat tangan dulu, baru angkat lutut. Mazhab Maliki daripada i'tidal, turun sujud, letak tangan dulu, baru letak lutut, tubuh dia. Adapun ketika bangkit daripada sujud yang kedua pada berdiri, dia angkat lutut, tubuh dulu dia angkat. Baru dia angkat tangan kemudian. Dan memang kita pun begitu kalau kita rasa tak sihat. Kalau kita rasa tak sihat, punggung nungging dah atas tu, tangan duduk bawah lagi. Dah masa tak sihat kan? Kan masa tak sihat kan? Punggung naik ke atas dah. Tangan duduk bawah lagi. Tupung nak kena naik pula, kena pegang pula tepi-tepi tu nak sambung. Dan kalau tak sihat tak ada masalah lah. Kalau tak sihat kan, dia naik punggung, naik tubuh dia naik, tangan duduk bawah lagi. Lepas tu nak sambung balik itu, dia kena pegang tepi, pegang dinding lah, pegang kursi lah, nak naik kepada berdiri. Tapi kalau orang sihat, daripada sujud yang kedua nak bangkit berdiri, dia kena angkat tangan dahulu, barulah angkat lutut, angkat tubuh. Ni.
Hak yang disunatkan. Kemudian masa bangkit tu pula, dia gini. Kita dalam mazhab Syafi'i ni, dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pandangan. Kita daripada sujud yang kedua, kita nak bangkit pada berdiri, kita sunat duduk istirahat. Kita sunat duduk istirahat. Duduk betul-betul. Duduk betul-betul sebelum bangkit pada berdiri. Duduk betul-betul sebelum bangkit kepada berdiri. Dia panggil duduk istirahat. Duduk, apa? Duduk rehat ke apa panggil? Duduk rehat, berhenti sekejap, duduk istirahat. Sunat duduk istirahat sebelum bangkit pada berdiri. Tapi kebanyakan mazhab tidak ada duduk istirahat. Dan pandangan dalam mazhab Syafi'i pun dipecah ada dua pandangan. Satu pandangan sunat duduk istirahat. Satu pandangan tidak disunatkan duduk istirahat. Ada gitu. Satu pandangan sunat duduk istirahat dalam mazhab Syafi'i kita, itu masyhur. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita sendiri tidak ada duduk istirahat. Daripada sujud yang kedua terus kepada berdiri, tidak ada berhenti di situ. Tapi mereka orang kita amal, dia akan duduk istirahat. Dia akan berhenti sekejap situ. Tak ada ni. Ini dalam mazhab Syafi'i yang masyhur kita gitulah. Tapi jangan duduk istirahat pula ketika bangkit dari sujud sejadah. Tak, kita bangkit dari sejadah tak ada duduk istirahat. Pagi Jumaat, pagi esok tu kan. Bila sujud sejadah, lepas sujud tu kita nak bangun berdiri. Orang kampung dulu kata rakaat kedua, dia kata. Subuh 3 rakaat. Ni orang kampung dululah. Riuh kampung. Dia kata pelik tak imam pagi ni. Mai subuh 3 rakaat. 3 rakaat dia bubuh. 3 rakaat. Jadi lepas daripada bangkit sujud sejadah tu, tidak ada duduk istirahat. Jangan duduk istirahat situ, tak sunat. Atau bangkit terus je. Yang ada istirahat ni, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Tak ada duduk istirahat. Lepas duduk istirahat tu, kita nak bangun berdiri, kita sunat letak 2 tapak tangan. Sunat letak 2 tapak tangan. Latar. Ada ni, sunat letak 2 tapak tangan. Barulah kita bangun kepada berdiri. Sunat letak 2 tapak tangan latar. Jangan bangun gitu. Sebab nak gagah sangat kita. Kita ni orang lemah kan. Letak 2 tapak tangan dahulu, barulah kita bangun. Sebab kita orang lemah. Gitulah. Sunat tu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, bukan letak 2 tapak tangan. Letak belakang tangan. Kita dalam mazhab Syafi'i ni panggil qiyamil ajiz. Dia panggil. Seperti berdiri orang lemah. Orang lemah kan? Nak bangun kena tekan lah dulu dengan tapak tangan. Kalau nak bangun gitu, tak lagak. Ni. Ada pun mazhab Maliki, qiyamil ajin dia panggil. Seperti berdiri orang yang uli tepung. Uli tepung dia ni. Tak tengok? Dia uli tepung tu kan, sekali ngepeluh-peluh tu. Waktu jadi tak suka lah. Ada. Dia uli tepung pakai tenaga kan, tak peluh. Hak sama-sama dulu tu, hak pakai reng, pakai tenaga, hak ni hak jaja dengan basikal. Kau sedar kan? Dia tak bukan kata gitu dah. Dia jagalah bahagian dia. Jangan kata gitu pula. Dah mentang-mentang dulu kan pakai reng, pakai tenaga kan. Sekarang ni pakai mesin. Mana apa ni? Uli tepung. Jadi mazhab Maliki kita nak bangun tekan belakang tangan. Tekan belakang tangan. Itu mazhab Maliki. Ramai kita amal. Dia boleh amal gitu. Dia banyak mazhab. Mungkin dia pandai. Kita mazhab Syafi'i je. Kita tekan ke belakang tengah tapak tangan. Dia tekan ke belakang tangan. Dia standard lain. Dah semayang. Oh, bagus awak gitu Nak tunjuk apa? Tapi kalau orang tekan dengan tapak tangan, kita tekan tapak tangan, tak glamour. Sebab kita super dengan orang. Orang lain tekan tapak tangan, dia tekan belakang tangan. Baru pandai. Terus ni. Dan kenapa nak tekan belakang tangan? Memang ada hadis belaka. Hak tekan tapak tangan pun ada hadis. Hak tekan belakang tangan pun ada hadis. Tapi tekan tapak tangan ni, ini yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Tekan belakang tangan dipilih dalam mazhab Maliki. Ada ni.
Kalau tempat kita buat macam orang lain lah. Ya, orang kita ni suka sangat lah nak buat lain daripada orang. Bunyi macam kita bicara tidak dahulu. Rabbana lakal ham. Dia nak bunyi lain. Rabbana walakal ham. Bunyi mana wa tu. Nak dengar lain daripada orang lain. Ada riwayat Rabbana lakal ham. Hadis Bukhari Muslim. Ada riwayat Rabbana walakal ham. Hadis Bukhari Muslim. Dia Rabbana walakal ham. Kita pun pergi Allahumma Rabbana lakal ham. Pengong dia. Mau ada Allahumma pula. Ada mu walakal ham. Aku Allahumma. Itu mazhab Hanafi. Dok bukan dia nak meseng. Nak bagi macam dia pandai. Dah ramai-ramai Rabbana lakal ham. Kita pergi Rabbana walakal ham. Kan? Pandai kita tu. Kita tambah pula Allahumma Rabbana lakal ham. Ada hadis. Itu mazhab Hanafi. Tak payahlah orang buat tekan belakang tangan tu sebeduli ke dia lah. Mana kita tekan dengan dua tapak tangan untuk bangkit kepada berdiri. Jadi sebelum kita nak pergi pada bab duduk antara sujud ni, dahulunya berkaitan dengan syarat sujud ni berkait dengan semayang atas kerusi dahulu. Saya ada tengok dalam satu rakaman. Rakaman tu orang share. Tapi rakaman orang share tu, komen je lah. Ustaz ni bodoh, ustaz ni bengong. Dah. Kalau tak mau pakai, tak usah pakai lah. Bodoh, bengong, macam-macam dia guna ayat. Orang Islam ke duk komen gitu tu. Dia kata ke ustaz tu lah. Tapi dalam rakaman tu bahayalah. Salah. Bahaya. Sebab berkaitan dengan dia semayang berdiri. Dia rokok dalam berdiri, comel. Dia pun i'tidal, dia pun duduk atas kursi. Lepas duduk atas kursi, dia pun tunduk ke hadapan sujud yang pertama. Kemudian dibuat macam orang duduk atas kursi ni macam satu jenis penyakit barangkali. Orang duduk atas kursi ni tak sama. Penyakit orang tak sama. Kita tak boleh nak pukul borong sebab sakit tak sama. Ada sakit lutut, ada sakit pinggang. Ada yang kalau turun ke bawah tak boleh nak naik. Dia macam-macam dah. Sakit ni takkan sama. Jadi sekarang ni apabila lepas i'tidal berdiri, dia pun duduk atas kursi. Duduk, dia pun tunduk ke hadapan untuk sujud. Jadi rokoknya berdiri, bukan begini. Rokok ni berdiri kan. Sampai masa sujud atas kursi, dia pun duduk, dia pun tunduk ke hadapan. Bukan gini. Ni atas kursi ni, tunduk ke hadapan. Ke masuk kepala bawah kursi. Dia ni duduk atas kursi untuk sujud yang pertama tu. Dia tunduk ke hadapan tu bukan masuk muka bawah kursi. Dia tunduk gini je. Jadi nampak tak congek? Nampak congek. Dah rokok tadi nampak macam mana? Gini. Berdirilah berdiri. Berdiri gini. Kan? Rendah tu. Rendah ni. Kepala rendah. Masa sujud, dia duduk kursi kan? Dia tunggu ke bawah. Dah bukan gitu? Bukan congek atas kepala tubuh jadi menyebabkan rendah pada masa rokok nak banding dengan pada masa sujud. Tak sah gitu dia kata. Ini satu masalah dah. Satu masalah di sini kan. Lepas tu macam mana nak mengelak supaya tak jadi rokok lebih rendah daripada sujud. Kan kita kan kalau sembahyang kita isyarat untuk rokok dan sujud. Kalau kuasa kita wajib rendahkan isyarat kepada sujud daripada isyarat rokok. Kan gitu? Kalau tak kuasa barulah tunduk pada rokok, tunduk pada sujud dia sama parah. Tak apalah kalau tak kuasa. Tapi kalau kuasa membezakan dengan bahawa tunduk pada sujud biar lebih rendah daripada tunduk pada rokok. Wajib kena bezakan kalau kuasa. Kalau kuasa ni bukan memaksa, tidak. Bukan memaksa ni. Kalau kuasa wajib tunduk kepada sujud lebih banyak
lebih rendah daripada tunduk pada rokok. Jadi tadi tunduk pada rokok berdiri begini. Kemudian tunduk pada sujud atas kursi begini. Dia kata menyebabkan tunduk kepada rokok lebih rendah. Dia tunduk pada sujud maka tidak sah. Lepas tu macam mana nak mengelak supaya tunduk kepada rokok jangan lebih tinggi dari tunduk pada sujud. Dia pun kata lepas baca Fatihah duduk atas kursi lalu dah. Dia kata untuk rokok. Dia pergi punah awal. Sekarang takbir berdiri, baca Fatihah berdiri, baca surah berdiri. Nak rokok ni suruh duduk lalu dah. Duduk ni barulah rokok atas kursi. Lepas tu tidak. Lepas tu sujud barulah rendah daripada rokok tadi. Dia tu gitu. Jadi dia nak mengelak daripada supaya rokok dengan sujud tu jangan lebih tinggi rokok daripada sujud. Dia punah awal. Dia punah awal. Apa awal dia? Wajib berdiri pada masa takbir, pada masa Fatihah, pada masa rokok, pada masa i'tidal, wajib berdiri bagi orang yang kuasa. Ada ni. Rokok dan nak berdiri itu wajib bagi orang kuasa. I'tidal dan akan berdiri wajib bagi orang kuasa. Dia tak nak jadi biar rokok lebih tinggi daripada sujud ni, dia punah di rokok dan i'tidal. Punah apa? Punah rukun berdiri. Dia punah hukum berdiri. Jadi rokok, i'tidal dalam duduk walha dia kuasa. Hak tu hak asas sembahyang. Pada ni. Tapi dalam rakaman tu memang ramai orang kutuk, tapi ada orang setuju. Tapi salah gitu, salah. Dia punah awal. Dia punah rokok i'tidal yang wajib dalam qiyam dalam berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan rokok berdiri begini, kemudian duduk atas kursi, sujud dia begini, maka rokok lebih rendah daripada sujud. Kita tak kira sebab dalam situasi yang berbeza. Tadi situasi berdiri, yang sujud ni situasi duduk. Jangan sama waktu. Sebab dia begini. Sebenarnya hak asal bagi orang yang tak boleh turun ke latar, berdiri boleh sebab sakit lutut ke, sakit pinggang ke, sakit tulang belakang, tak kira lah. Ataupun kalau turun ke latar, dia tak akan boleh naik berdiri dah pada rakaat kedua ketiga contohnya. Maka dia tak boleh turun latar. Memang tak boleh turun latar. Hak tadi tak boleh turun kerana dia sakit. Dia turun memang sakit dia sebab lutut dia sakit. Tu. Ada pun yang satu ni dia turun tak sakit. Boleh turun tapi tak naik Tak naik Contoh orang gemuk. Ada orang gemuk. Dia turun latar tak naik. Dia turun latar untuk sujud 2 kali tu, rakaat kedua dia tak naik dah. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh turun latar. Mazhab Maliki suruh turun latar. Lepas tu rakaat kedua, 3 ke 4 tak boleh berdiri, main duduk Itu mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i tak boleh turun. Tak boleh turun latar. Hak orang sakit, kerana dia sakit tak boleh turun latar, sakit lutut. Hak orang gemuk ni, dia turun latar tak sakit, tapi nak naik tak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh turun latar. Tak boleh. Ada ni. Lepas tu rokok dalam berdiri macam biasa, i'tidal dalam berdiri macam biasa, sujud pun dalam berdiri juga. Sujud dalam berdiri, dia pun tunduk kepada sujud. Tadi tunduk rokok gini kan? Tunduk sujud rendah sedikit. Ni asal. Sekarang dia rokok berdiri kan gini. Dah. Tak payah buat dah, orang tangan cukup dah ni rokok berdiri. Dia pun sami Allah man hamidah i'tidal. Dia pun sujud dalam berdiri ni. Ni tadi rokok gini. Biar rendah sikit. Kalau boleh. Ini kalau boleh belaka. Kalau rendah sikit pakai sembang tak payah Sama pun sama tak apa. Ni kan ni rokok gini kan rokok tadi. Sujud pun dia boleh buat gini je. Dia tak boleh dah nak lebih-lebih juga pakai jatuh Boleh tak kalau kan rokok ni rokok comel kan?
Gini boleh dah rokok sekongkong rokok. Boleh tak kalau rokok ambil sekongkong rokok. Sami Allah man hamidah. Sujud barulah buat rendah sikit jadi macam hak rokok sempurna. Tak payah. Rokok tetap buat sempurna. Ni sempurna ni. Rokok gini sah tapi makruh. Rokok sempurna gini. Tapi kalau rokok gini lepas iktidal turun kepada sujud pun gini je boleh buatnya. Nak rendah lagi memang jatuh. Tak apa, sama pun tak apa. Ini hak asal. Jadi apabila sama-sama berdiri untuk rokok dan sujud dan berdiri, maka wajib kena rendahkan sujud daripada rokok. Itu dalam berdiri sama berdiri. Sekarang dia sudah berpindah situasi. Berdiri dia berpindah kepada duduk. Bila pindah pada duduk, kita tak bicara dah. Hak berdiri tadi rokok seumpama ni, hak sujud jadi sujud dan duduk seumpama ni, kita tak kira dah. Sebab dia dalam situasi yang berbeza. Jadi hak berdiri ni masa tasyahud awal pun macam berdiri lah. Dia tak turun. Ni hak asal, hukum asal dia gitu. Dia tak boleh turun sebab sakit lutut. Dia tak boleh turun sebab dia gemuk, turun tak boleh nak bangkit kembali. Sujud 2 kali pun dalam berdiri, duduk antara sujud dalam berdiri, tasyahud awal dalam berdiri. Dia gitu hak asal. Tapi orang sementara dia duduk atas kursi untuk sujud, untuk duduk antara sujud, untuk tasyahud awal. Maka timbul persoalan. Bila dia atas kursi, dia akan sujud gini je. Rokok tadi begini. Jangan duk banding. Sebab dalam situasi yang berbeza. Melainkan. Kalau dia semaya duduk atas kursi daripada awal. Sebab dia memang tak boleh berdiri. Dia pun duduk atas kursi daripada awal. Hak tak boleh berdiri ni. Hak boleh berdiri, duduk atas kursi tak sah. Hak tak boleh berdiri, duduk kursi daripada awal. Lepas dia baca Fatihah, dia rokok. Itu iktidal. Di sujud tu wajib kena rendah daripada rokok tadi. Wajib ya. Sebab situasi yang sama. Rokok dalam situasi duduk atas kursi, sujud dalam situasi duduk atas kursi, maka wajib rendahkan pada sujud daripada rokok jikalau kuasa. Dia sampai duduk kan. Sesal baca surah apa semua, dia pun Allahu Akbar, dia pun rokok. Dia pun sampai Allah mana-mana iktidal. Allah Akbar, dia sujud tu biar lebih banyak. Kalau boleh. Lebih banyak daripada hak rokok dalam duduk tadi. Tu memang kita wajib kena rendahkan untuk sujud. Sebab situasi yang sama daripada awal duduk atas kursi. Adapun daripada awal dia berdiri, takbir, Fatihah, surah, rokok, iktidal berdiri. Lepas iktidal dia pun duduk atas kursi, dia pun tunduk pada sujud. Tak ada kiraan dah dengan hak situasi rokok berdiri tadi. Sebab ini situasi yang berbeza. Ada pun dalam kamang tu dia suruh duduk pada masa rokok dan iktidal. Tu punah tu. Tak boleh gitu. Ada pula yang iktidal berdiri. Iktidal berdiri ni. Iktidal berdiri kan. Dia suruh tunduk dalam berdiri. Tunduk. Sambil-sambil kursi dia kata. Cari kursi baru duduk. Dia suruh gitu. Beralih kursi tu. Jatuhlah. Dah tak sekarang ni. Dia main berdiri, rokok berdiri, iktidal sami Allah man hamidah. Dia nak sujud ni kena berdiri juga dia kata. Kena sujud turun ni. Tangan pegang kursi le belakang. Tarik kursi baru duduk. Dia kata gitu. Ada pula. Allah lah. Yalah, mata kursi ni tak ada pada masa Nabi SAW. Nabi semata lata ketika Nabi uzur. Nabi semata lata. Ada satu rakam malam dah. Boleh turun dia kata. Dia pun buat turun daripada iktidal daripada sujud. Dia turun macam dia jatuh tubuh. Dia jatuh. Ada rakaman. Orang panggil tuan guru. Kata sujud terjun gitu. Allah kata pecah batang hidung. Dia tunjuk dia buat dia iktidal. Kenapa tak dia turun ke bawah? Dia buat macam mana? Dia turun dengan tubuh. Boleh itu dia kata dia. Lah pecah batang hidung. Kata pelik-pelik sungguhlah.
Dia besarnya semayang atas kursi ni, problemnya berkait dengan untuk menyempurnakan syarat sujud. Kena bumi 7 anggota, tinggi punggung daripada kepala. Itu kita bicara dahulu. Tapi nak atas kursi pun belajar molek, jangan turut orang. Sekarang ni mana-mana masjid, dia standbykan kursi, dia panggil mesra pesakit. Kalau masjid tidak sediakan kursi, masjid tidak mesra pesakit, dia kata. Ada. Atas kursi sekalipun, belajar molek. Jangan turut orang. Dia kata dia balik Mekah. Mekah lah. Mekah tu ada orang berilmu, ada orang jahil. Apa-apa hal yang kita nak buat, turut ilmu, bukan tengok orang. Cuma kita jangan buat mudah-mudah. Sebab sakit orang tak sama. Ada orang pada masa solat, berdiri ke, turun ke latar ke, dia masih lagi boleh. Tapi dalam keadaan memaksa. Tapi sebelah malam, dia akan sakit. Contoh. Maka siang hari itu dia panggil uzur dah. Tapi siang hari itu dia masih lagi boleh bertahan. Berdiri, dia boleh bertahan. Turun ke latar, dia boleh bertahan. Tapi bertahan orang uzur. Tapi boleh. Tapi kalau dia semayang berdiri, kemudian duduk ke lantai, lepas tu bangun berdiri, lepas tu duduk ke lantai, bangun berdiri, malam dia akan keluar darah, dia akan sakit. Tapi pada masa siang hari itu, tak rasa. Tapi kalau dia semayang berdiri, lepas tu turun ke latar, lepas tu bangun berdiri pula, turun ke latar, dia menggunakan tenaga yang banyak. Tapi untuk siang hari itu, tak ada masalah. Tapi malam dia akan mengidap. Ada mengidap, malam dia akan sakit. Maka di siang hari itu dia panggil uzur dah. Supaya duduk dah. Tapi pada masa siang hari itu boleh berdiri. Tak nampak lagi sakit dia. Tapi dia tahu dah. Kalau main berdiri, nanti malam, berat. Maka siang hari yang nampak boleh tu, dia panggil tak boleh dah. Dia panggil uzur dah. Jadi bab uzur sakit ni, kita jangan pakai bogong, pakai rekah dak. Sebab keadaan orang yang sakit ni, dia berlainan keadaan dia. Mana orang ni, kita tanya dia macam mana. Orang ni, kita tanya dia macam mana. Situasi yang berbeza. Kita jangan pakai jawab mudah-mudah. Jawab mudah-mudah, akhir apa yang kita jawab, tak betul pun dengan situasi dia. Baru kita tengok kan, okey je nampak. Okey kita nampak. Jadi macam mana? Doktor pesan macam mana? Layan apa ke doktor makhluk? Doktor makhluk yang mencari doktor apa? Ni atu nyakit pula ni. Doktor besar yang tak pakai. Alasan doktor makhluk. Yang mau cari doktor? Yang cari doktor. Allahumma sudah lah. Yang cari doktor. Doktor nasihat makhluk. Mana? Doktor nasihat macam mana? Dalam bab sakit ni jangan dengar nasihat ustaz. Dalam bab sakit kena dengar nasihat doktor. Boleh buat gini, boleh buat gini. Biar doktor nasihat. Lepas tu, doktor nasihat saya begini tak boleh buat. Macam mana ustaz nak buat macam mana? Baru ustaz tu boleh bagi panduan. Tapi ustaz bagi panduan berdasarkan pada sakit yang diatur oleh doktor. Sebab ustaz tak ada ilmu bab kedoktoran ni. Mana macam mana nak semayang? Doktor pesan macam mana? Katanya. Doktor pesan begini. Barulah ustaz ni tunjuk jalan macam mana nak buat. Dengan keadaan yang pesan doktor begian-begian. Jangan pula. Mari ustaz pula. Cara apa doktor? Pula. Ni sangat payah belakang lah ni. Dalam bab mana situasi dia, kita balik pada doktor. Lepas tu barulah ustaz pun cerita. Buat gini. Tapi nak ceritanya, orang sakit. Keadaan yang berbeza. Nak cerita macam mana solat. Kena wuduk ke apa pun. Kena cermat. Sebab orang sakit ni kadang-kadang dia sembahyang dengan keadaan tu lama juga. Nak boleh dia kembali sihat ke macam mana ke. Kena tahu, kena faham molek. Jangan kita laju-laju nak cerita, nak ajar macam mana cara nak solat orang sakit. Sebab sakit yang berbeza. Jadi kita syarat duduk atau sujud ni kita bicara merupakan lah. Bermula duduk atau sujud itu 4 syarat. Wallahu a'lam.
kitab Minhajul Abidin muka surat 5 baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tuhan yang telah menjadikan manusia dengan sebaik kejadian. Ini terjemahan daripada sambungan Alhamdulillahil Malikil Hakimil Jawadi Al-Karimi Al-Azizi Ar-Rahimi. Sifat kepada Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal insana fi ahsani takwim. Tak serupa dengan ayat Quran ni. Ayat Quran bukan gitu. Ayat Qurannya laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Hak Imam Ghazali ni allazi khalaqal insana fi ahsani takwim. Ini bukan ayat Al-Quran. Ini dipanggil iqtibas. Apa iqtibas? Ditiru ayat Quran. Dia ambil maksud je lah maknanya. Ayat Al-Quran tak boleh nak tukar, tak boleh nak ubah. Tapi di sini Imam Ghazali ditiru daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu ayat Quran. Dalam kitab Minhaj ni allazi khalaqal insana fi ahsani takwim. Ini bukan ayat Quran. Dia panggil iktibas. Tiru. Ambil maksud dari ayat Quran, tapi bukan didatangkan ayat Quran, ambil maksud sahaja. Pujian tertentu bagi Allah. Allah mana ni? Allah yang telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik takwim, kejadian. Takwim ni sebaik-baik pendirian. Pada pendirian, bukan pendirian bukan pendirian pendapat, bukan. Bukan kata pendirian dia tegak, bukan gitu. Pendirian ni berdiri itulah berdiri. Takwim ni qiyam itulah qiyam. Qiyam tu kan berdiri. Takwim ni sebaik-baik pendirian. Kenapa pendirian? Tuhan jadikan manusia ni dalam keadaan berdiri cacar molek. Dalam keadaan cacar molek. Betul pendirian manusia ni. Yang mana hak Tuhan jadikan yang ada roh ni. Tuhan jadikan ada roh ni. Binatang contohnya. Tuhan jadikan dalam keadaan mukanya tertunduk ke bawah. Kan? Macam mana binatang kan? Kebanyakannya muka tertunduk ke bawah. Ada pun Tuhan jadikan manusia ni tak. Maknanya muka tu menghadap ke depan. Bukan tertunduk ke bawah. Kan? Hak Tuhan jadikan. Hak ada roh. Ada keadaan dipanggil. Ada keadaan tertunduk atas muka. Malaikat manusia Tuhan jadikan. Betul dia punya pendirian dia. Diri dia comel. Ada pun kebanyakannya binatang. Mukanya ke bawah. Jadi hak jenis. Diri comel ni lah. Muka tu tegak ni. Kadang-kadang dia lebih dia tegak dah. Dia pun lenggau. Ni. Memang Tuhan jadikan tegak. Tapi hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri, Nabi berjalan dalam keadaan tunduk ke bawah. Ada dalam keadaan tunduk ke hadapan. Nabi berjalan seperti Nabi turun bukit. Tu. Ni dak ni Tuhan jadikan tegak. Tegak dah, dia pun gening pula. Duduk gening pula. Apa dah? Apa kan? Ni. Cekak pinggang. Ni. Duduk mana? Jenis gong. Jenis gong ke atas. Duduk pasang gini. Pasang sombong. Maknanya sombong tak sombong dalam hati. Tapi cara berdiri. Cara berjalan. Cara bercakap. Menzahirkan kesombongan pada ni. Jadi betul Tuhan jadikan
pendirian yang tegak, tapi kadang-kadang tunduk ke hadapan. Adapun binatang yang lain memang Tuhan jadikan dalam keadaan muka tertunduk ke bawah. Manusia ni pula Tuhan jadikan dalam keadaan makan makanan dengan tangan. Tuhan kurniakan ilmu, pemahaman, akal. Itu manusia. Hak sebaik-baik kejadian pendirian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menciptakan. Puji-pujian itu tertentu bagi Allah yang menciptakan. Yang menciptakan petala langit dan bumi. Tuhan menciptakan dengan kudrahnya. Tuhan mencipta dengan kudrahnya. Dan menciptakan, mana Allah Ta'ala menjadikan petala langit, 7 petala langit dan bumi dengan kudrahnya. Ini kita orang yang beriman lah. Adapun puak kapi falsafah, langit bumi ni jadi sendiri. Kita orang beriman, langit bumi Allah yang jadikan dengan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah, wa iradatih, dan kehendaknya. Dengan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah, wa iradatih, dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit bumi Allah telah jadikan dengan kudrah kekuasaan Allah. Dia dalam kitab Minhaj ni, dia bicara nanti dalam ilmu tasawuf. Pembicaraan tauhid akidah ada ketika membicarakan bab ilmu di akabah yang pertama, akabah ilmu. Tetapi walaupun kitab Minhajul Abidin ni kitab tasawuf, tapi di permulaan kitab Imam Ghazali disandarkan kepada pegangan terlebih dahulu. Pegangan kita lah. Allah yang memiliki, Allah yang bijaksana, Allah yang pemurah, Allah yang berkuasa, Allah yang penyayang, Allah yang menjadikan manusia, Allah yang mencipta langit dan bumi. Ini semua pegangan. Sebab dia ini dia punya permulaan kitab tu, dia sudah menjadi satu gambaran. Barak tu istihlah dia bagi satu gambaran. Kitab ni kitab apa sebenarnya? Dia ada gambaran dah di awal. Kitab tu kitab apa? Jadi di sini ni nampak cerita bab Allah menjadikan, Allah mencipta. Bunyi macam kitab tauhid dah, tak tasawuf. Tapi di awal bab ilmu ditekan bab tauhid. Dia ginilah, dia macam ginilah, macam orang yang ceramah kan. Dia ceramah tu permulaan didatangkan beberapa ayat Al-Quran sebagai bagaimana? Sebagai permulaan ceramah dia. Di situ kita boleh nampak dah apa sebenarnya yang penceramah akan ulah. Apa tak ni? Penceramah ni dimulai dengan didatangkan beberapa ayat Al-Quran. Bila datangkan ayat Quran di awal ceramah dia, di situ kita sudah ada gambaran. Perkara apakah yang penceramah ni nak ulah? Sama juga kitab ni. Di awal kitab tu, bila sebut berkaitan dengan Alhamdulillazi farada salata ala ibadihil mu'minun minat. Segala puji bagi Allah yang memfardukan solat. Kita nak cara semayang tu. Di awal kitab tu. Mana kita dengar tu boleh tahu dah. Kitab ni nak bicara apa. Hak ni kitab tasawuf, tapi di awal tu dia cerita bab pegangan kita ni. Maknanya bicara tasawuf sekalipun permulaannya adalah pegangan. Itu permulaan, pegangan. Ni pegangan belaka ni. Allah Ta'ala menjadikan langit bumi dengan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falsafah tolak. Falsafah kafir lah. Langit bumi jadi sendiri. Orang Islam berpegang langit bumi Allah yang jadikan. Tapi selepas Allah jadikan, lepas itu pula Allah jadikan manusia. Apa yang berlaku tu pula? Datang dari kudrah Allah ke datang dari manusia? Ini timbullah fahaman-fahaman yang terpesong. Dan mentakbir
Dan mentadbir, buat kurungan, mengatur segala pekerjaan dunia dan di akhirat. Dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentadbir, Allah yang mengatur segala pekerjaan dunia dan akhirat. Allah yang mentadbir, mengatur. Sebab tu Allah ni dipanggil mudabbir hakiki. Yudabbirul amra minas sama' tu. Mentadbir ia Allah. Allah mudabbir hakiki. Malaikat pun panggil mudabbir juga. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Dia panggil mudabbirun. Mudabbirati amra. Malaikat yang mentadbir alam. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini 4 ketua malaikat. Ini 4 ketua malaikat. Yang mana 4 ketua malaikat ni dipanggil malaikat yang mudabbirun, yang mentadbir alam. Itu hanya majazi, bukan hakiki. Hakiki yang mentadbir segala pekerjaan dunia dan akhirat Allah Ta'ala. Ada ni. Macam kita lah. Kita pun mentadbir juga. Mengatur, menyusun juga. Sebagai khalifah atas muka dunia ni. Kita mentadbir, mengatur juga dalam kehidupan kita. Kita mentadbir, mengatur dalam kehidupan rumah tangga kita. Hak Nabi kata, at-tadbir nisful ma'isyah. Nabi kata. Tadbir, atur ni setengah daripada kehidupan. Maknanya kita mengatur. Itu hanya majazi, letak saja. Yang mentadbir hakikinya, yang mentadbir mengatur segala perkara di dunia ni. Yang berlaku di dunia ni, baik ke jahat, semua datang dari takbir Allah. Allah yang atur. Semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah atur bagai-bagai ni. Allah atur keadaan yang berlaku peperangan, Allah yang atur. Berlaku musibah, gempa bumi, kedok kira apa yang berlaku atas dunia ni. Banjir ke sekarang, kesukaran kepada mangsa banjir, Allah yang mentadbir dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Bijaksana macam mana susah orang, mati orang. Hak tu pegangan kita dah. Kebijaksanaan Allah Ta'ala. Apakah hikmah? Kembali kepada rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je pegangan kitanya. Semua yang berlaku Allah tadbir dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebut kata malaikat takbir, tak ada apa-apa tu. Macam ginilah. Kan kita kan ada pegawai takbir. Pandai takbir dia. Taklah dia takbir. Siapa kalau pentakbir masjid? Ada pentakbir. Itu majazi, letak saja. Bukan hakiki. Mudabbir hakiki ingat baik Allah Ta'ala. Malaikat mudabbir majazi, letak je. Bukan malaikat ni umpama penolong, pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Allah maha kaya daripada segala-gala. Allah bersifat dengan istighna dan iftikar. Bukan kata Allah berkehendak kepada malaikat. Contohnya, tolong Allah takbir langit bumi. Itu mustahil sama sekali. Allah juga yang menjadikan segala dengan kudrah. Allah yang mentadbir, yang mengatur segala perkara, baik ataupun buruk di dunia dan di akhirat dengan hikmahnya. Allah atur tadbir dah nerakanya macam mana dengan hikmah dia. Hikmah apa ni? Orang kafir diseksa dalam neraka yang merang pada masa apa hikmah? Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat tu je. Kita boleh korek tu. Dikorek panjang bahar tu yang dipening. Jadi akan jadi sesat.
Ya Allah takbir segala-gala. Di akhirah takbir Allah. Nikmat syurga Allah takbir. Azab neraka Allah takbir. Hak ahli neraka ni pula, hak meraung-raung ni kalau hak kafir selama-lama. Selama-lama. Dia masuk neraka pula kerana kafir. Kafir pula qada-qada. Apa hikmah dia? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak dia tu Nabi kata, Nabi larang Pak Amsiku tu, tahan diri kamu. Daripada nak membahas, nak korek-korek. Kenapa? Tapi kita berpegang dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk sedia beribadah kepadanya, kepada Allah. Ini pun sama juga. Ini iktibah juga. Dan kitabnya wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Quran tak sebut gitu. Quran sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Itu ayat Quran. Hak ni iktibas tiru wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Terjemahan dianya, dan tidak menjadikan jin dan manusia. Didahulukan sebut jin daripada manusia. Sebab jin dia dijadikan lebih dahulu daripada manusia. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk sedia beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun, melainkan kerana mengabdikan diri akan Allah. Sini comel ni. Sedia beribadah. Disediakan untuk beribadah. Sebab kalau kata kerana beribadah, kerana macam mana tu? Kerana lam di taklil. Ada gharat, ada tujuan yang mendesak lah kata bagi. Supaya bila jin dan manusia mengabdikan diri akan Allah, Allah akan jadi lebih. Ada. Ada ni. Kita kerana kita ni ada gharak, tujuan yang menekan kita ni. Kenapa kita baca? Kerana kita ada tujuan yang menekan. Kenapa kita semayang? Kerana ada tujuan yang menekan. Kenapa kita bekerja? Kerana. Itu semua ada gharak, tujuan yang menekan. Lam ditaklil dia panggil. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada gharak, tujuan daripada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Kan kita kan kerana tu. Kerana illah gharak yang menekan. Ada ni. Ya, kita belajar kenapa? Kerana ada tujuan yang menekan. Jahil jadi macam mana? Kenapa semayang? Kerana ada tujuan yang menekan. Tak semayang neraka lah jawapan dia. Adapun Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia kerana mengabdikan diri akan Allah. Kerana ni lil hikmah. Ada hikmah dia. Bukan kerana dengan maksud Allah ada tujuan. Allah ada kerana. Allah ada sebab. Bila hamba mengabdikan diri akan Allah, jadi Allah pun jadi lebih mulia. Mana bila diabdikan oleh jin dan manusia, itu mustahil sama sekali. Sebab Allah tidak ada gharak, tujuan menekan atas semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan semua perkara ada dengan hikmah, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan kepadanya. Kepadanya buat kurungan untuk khidmat dan taat. Sangat jelas. Bagi siapa yang menuju kepadanya, kepada ibadah. Nabi Muhammad kata nak beribadah ni jalan sangat jelas. Jalan sangat jelas. Kalau kata bab pegangan, jelas mana pegangan yang betul, mana pegangan yang salah. Sembahyang, jelas mana sembahyang betul, mana sembahyang salah.
Hati jelas mana hati yang baik, mana hati yang jahat. Contoh, baca Al-Quran jelas, baca betul dengan baca salah. Baca Fatihah jelas, baca betul jelas, baca salah jelas. Ke tak jelas? Dia pun baca Fatihah. Minta maaf, saya tak boleh, saya pun tak tahulah betul salah hok baca. Tak reti lah tu. Dan orang hok tak reti lah. Kalau orang reti jelas. Fatihah awak ni bolehlah untuk sementara bawa semayang. Tapi kalau awak nak dituk imam, biar dululah, tunggu dululah, tak berapa nak cukup syarat jadi imam ni, tapi untuk semayang awak boleh dah lah. Padahal ni jelas. Ilmu Fatihah dia tu cara mana? Boleh bawa diri saja, boleh bawa keluarga jadi jemaah, ataupun boleh jadi tuk imam di surah-surah ke, kalau tak ada tuk imam, boleh. Tuk imam boleh jadi ni. Mana apa? Jelas. Mana jalan beribadah kepada Allah jelas. Kita ikut jalan yang jelas tadi, kita pun mengharap akan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan hak ibadat jelas, Imam Ghazali akan susun nanti. Daripada ilmunya, daripada taubahnya, satu sampai ke Imam Ghazali akan susun manakah jalan beribadah kepada Allah yang Imam Ghazali kata jelas, nyata. Agama Allah bukan agama yang samar. Semuanya jelas, nyata. Belajar dengan tak belajar sahaja. Macam tadilah. Fatihah. Mudah je. Tapi kalau kita belajar, apa kau tahu? Oh, salah. Tapi selama ni kita baca daripada budak, anggapan kita, takkanlah kata salah. Mesti kita kata betul. Tapi jelas, kamu baca tu salah. Alhamdulillah kemudian ni, guru kata, okey. Alhamdulillah, Fatihah kamu sudah berubah. Comel dah bacaan Fatihah kamu. Mana apa? Betul, salah, jelas dalam perjalanan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin, wafahimna famas sabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.